هدي المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah diberi taufik oleh Allah untuk kita pada malam ini untuk sama-sama meneruskan lagi majlis ilmu kita. Diharapkan sahabat semua sihat walafiat dan marilah kita mengikhlaskan hati kita, menjaga hati kita dengan niat yang baik. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat insya-Allah. Jadi seperti mana biasa kita akan bacakan dua buah kitab. Kitab yang pertama, kitab Tauhid, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kitab Risalah Al-Misbah Munir, dan yang keduanya kitab Penama Berhati insya-Allah. Baik, kita sambung lagi kitab kita yang pertama, muka surat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi 'ulumi fid dharain amin. Tanbihun situ. Tanbihun. Makna Melayu tanbihun maknanya hati-hati. Menjaga-jaga. Beringat. Tanbih makna hati-hati, beringat. Bermula segala sifat yang tersebut itu. Mana dia sifat yang tersebut itu? 20 tu. Bermula segala sifat yang tersebut itu, makna sifat 20 tu, terbahagi ia 20 sifat yang tersebut itu terbahagi kepada 4 bahagi. Daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, daniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, kaunuhu ta'ala mutakalliman. Jadi 20 sifat tu dibahagikan kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Jadi sekarang ni dia nak bagi tahu apa di bahagian yang 4 dalam sifat 20 tu. Yang pertama, yakni bahagian yang pertama daripada 4 dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Iaitu sifat nafsiyah, contoh sifat nafsiyah, contoh dia. Sekarang ni dia bukan nak terangkan lagi apa nafsiyah tu. Dia nak bagi contoh. Mana contoh sifat nafsiyah daripada 20 tu? Sifat iaitu sifat wujud. Arti Melayunya sifat sifat ada. Jadi sifat ada. Jadi ada tu sifat. Kita ni contoh, kita ni pun bersifat dengan ada. Tapi sifat ada kita tidak sama seperti sifat adanya Allah. Tak sama. Jangan disamakan ada kita seperti ada Allah, ataupun ada Allah seperti ada kita. Jangan. Kalau disamakan nanti jadi syirik. Menyentuhkan pula dah Allah. Jadi sifat nafsiyah iaitu sifat wujud. Sifat ada. Nafsi itu makna diri. Nafsi itu makna diri. Diri sesuatu. Macam cawan tu, itulah diri dia. Nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri sesuatu. Ataupun untuk nak mudah kita nak faham sikit, sifat yang nak menunjukkan diri. Sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu.
Sifat yang nak menunjukkan tentang diri sesuatu, sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu, sifat yang nak menyatakan tentang diri sesuatu. Iaitu sifat ada. Jadi dalam 20 sifat tu ada satu je sifat nafsiyah. Dalam 20 sifat tu satu je yang dipanggil sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Yang lain-lain tu kan masuk dalam 3 lagi tu. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah, kenapa dipanggil wujud ataupun ada itu dinamakan nafsiyah? Kenapa? Apa sebab dia? Apa alasan dia? Ertinya sifat yang bangsa zat. Sifat yang bangsa zat. Makna sifat yang nak menunjukkan zat. Mudah kita nak faham. Sifat yang nak menunjukkan, yang nak menerangkan, yang nak menggambarkan, yang nak menceritakan tentang zat. Makna tentang diri sesuatu. Tentang diri sesuatu. Kerana jadi ertinya sifat yang dibangsakan kepada zat itu. Kerana apabila disebutkan wujud, bila disebutkan wujud, makna dalam bahasa Melayu bila disebutkan ada, yakni ada, bila disebutkan wujud, yakni bila disebutkan ada, yakni ada, maka selalulah, selalu ni maksudnya serta-merta. Bahasa belah sana kan. Marilah lepas mengaji ke, lepas mengaji dia kata, kita ngetes selalu. Ngetes selalu, makan nasi kabu selalu. Lepas kuliah, nasi kabu selalu. Maksudnya bukan makan berkali-kali dah. Bukan lepas makan, lepas tu makan lagi, lepas tu makan lagi. Bukan maksud selalu macam tu. Tak sama dengan selalu kita kat sini. Selalu kita kat sini dengan makna berulang-ulang kan. Ni selalu di sini ni, petani ni, Kelantan ni, dengan makna serta-merta. Jom makan selalu. Makna jom sekarang juga makan, maksud dia begitu. Jadi bila disebutkan ada sesuatu, maka selalulah, makna serta-merta, menuju, makna menunjukkan kepada zat. Menuju tu makna terus nak menceritakan diri zat. Makna diri sesuatu lah. Terus nak menunjukkan tentang zat. Makna tentang diri. Baik, sebelum kita ceritakan baca selanjutnya, baik contohnya begini. Contoh buat contoh lah, nak dekat faham. Contoh ni nak kena ada. Nak dekat faham. Baik, katalah tuan-tuan sebenarnya sebelum ni dengar nama je. Tasbih. Tak tahu lagi apa benda tu. Tahu tasbih ni alat nak orang gunakan untuk nak mengira biasanya nak mengirakan tasbih lah. Tahlil ke solawat ke ikutlah. Jadi pengetahuan tu tentang tasbih tadi tak faham lagi. Tak berapa terang lagi tentang diri tasbih tu. Dengan nama je rupa kita tak nak tengok. Tapi lama dah dengar tasbih ni. Macam mana rupa bentuk ni Baik, maka hari ni pun saya tunjukkanlah contoh. Ni lah tasbih. Macam ni lah rupa dia. Zat dia. Zat tu mana diri. Dah tasbih ni daripada bahan-bahan yang tertentu daripada kayu ni namanya jirim jisim lah, betul? Kerana tiap-tiap sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan yang tertentu, yang bergabung, yang melekat, yang bertindih tu tadi, daripada tiada kepada ada namanya jirim dan jisim. Ni rupa dia. Dan dia ada macam-macam warna, ada macam-macam bentuk, ada macam-macam saiz, besar kepala lutut ada. Ikutlah. Kita nak pakai yang halus boleh, yang halus kecil pun ada, yang besar kepala lutut pun ada. Salah ke pakai tasbih yang besar kepala lutut? Haram ke? Ingat haram, ada orang kata haram pakai yang tu. Dia kata bid'ah, dia cakap tak ada masalah. Kita pakai tasbih yang bentuk besar macam tu mendatangkan minat kita nak berzikir. Silakan. Benda tu tolong ibadat kita, merajinkan kita. Silakan. Tak ada masalah. Kenapa nak dikatakan haram? Kenapa nak dikatakan tidak sunnah? Benda baik kan? Benda baik. Makna ada bahagian pahala dia. Jangan kata, tak boleh pakai tasbih ni. Nabi guna jari je. Nabi tak guna benda-benda macam ni. Jangan lagu tu. Banyak lagi. Nabi tak guna handphone kan?
Ha. Dah kalau kita gunakan benda macam ni untuk ibadat, baik tak? Baik. Jangan dia kata bid'ah sesikit, bid'ah tak boleh, jangan lagu tu. Ini yang jadi kacau bilau ni, boleh jadi gaduh. Kan? Jangan mudah kita nak mengatakan bid'ah zaman Nabi tak ada, jauh daripada sunnah. Jangan. Ulama dulu-dulu tak ada larang pun. Orang dulu-dulu lagi warak, lagi hebat daripada kita lagi. Amal ibadatnya, ilmunya lagi dalam lagi. Makannya jaga, minumnya jaga, pergaulannya jaga, perkataannya jaga. Bukan sekadar ilmu je sakan. Amal ibadat pun orang yang amal ibadat sakan-sakan tadi pun tak mengatakan haram pakai benda lagu ni. Kita pula yang ngaji baru 2, 3, 4 tahun, makan tak berjaga, tidur paling kurang 8 jam sehari. Makan tak ada bercatu. Kita pula konon-kononnya nak ikut sunnah. Macam ni haram, bid'ah. Kita tidur pun tak jaga. Makan pun tak jaga kita. Orang-orang tu dalam bab makan pun dia jaga. Takut salah makan. Takkan dalam bab amal ibadat dia orang nak buat tak tahulah. Dalam bab tidur pun takut tidur lebih daripada waktu yang sepatutnya. Sampai melalaikan diri dengan takkanlah dalam bab amal ibadat halal haram dia orang nak buat bermudah-mudah pula, fikir situ sudahlah. Padahal makan lah, kalau nak makan pun selagi halal lah. Tapi dah halal-halal pun dia orang catu juga, tak boleh makan sampai tahap macam ni walaupun halal. Kita sanggup buat macam tu? Tak sanggup. Dah malu lah. Malulah sikit. Jangan malu sikit, malu dah banyak sikit dengan buat tu kan. Amal dia kita tak terikut, tidur dia. Jadi ni tasbih nama dia. Okey, saya pun teranglah bahan dia daripada kayu, harganya begini-begini, kegunaannya begini-begini. Okey, nampak dah bentuk dia kan? Kenal dah kan? Okey, dah tahu dah. Dah makna dah ada dah ada ilmu, dah ada pengenalan, dah kenal dah yang mana dah tasbih. Sebelum ni dengan nama je. Hari ni dah tengok, dah nampak, dah faham dah. Okey. Baik, tiba-tiba saya kata, Nolan, Pendeta Nolan, tolong ambilkan saya punya dalam beg tu kat belakang tu ada tasbih. Ada serta-merta dalam pemikiran tuan-tuan ni yang dah kenal, yang dah faham, yang dah tahu, yang dah lihat, dah tahu faham segala makna bahannya, kegunaannya. Bila sebut ada tasbih, apa yang tuan-tuan nampak dalam hati tadi tu, dengan ilmu tadi, apa yang tuan-tuan faham bila sebut dalam tu ada tasbih? Nampak apa tu pada ilmu kita tu? Nampaklah, makna kita faham bila sebut ada tasbih, tahu dah bendanya begini, bentuknya begitu, kegunaannya begini, saiznya begini dan sebagainya. Nampak tak? Itulah yang disebabkan dipanggilkan ada tadi tu sifat nafsi. Makna sifat yang nak menerangkan diri sesuatu. Kerana bila dikatakan ada sesuatu, contohnya ada tasbih, serta-merta tergambar dah mana ilmu kita yang dah kenal makhluk yang nama tasbih tadi, tak tersilap dah dengan benda yang lain. Sebab tu panggil ada tu sifat nafsiyah, makna sifat yang dibangsakan kepada zat. Sifat yang dibangsakan kepada diri sesuatu. Okey. Ini tasbih tak ada kena mengena dengan i'tikad. Kalau saya kata dalam beg tu ada tasbih, tiba-tiba tuan-tuan yang tak kenal dia tu, sebelum ni dengan nama je, dengan nama je, bila kata ada tasbih, tuan-tuan duk membayangkan benda lain. Membayangkan apa, ikutlah kunci ke apa ke kan. Maknanya, makna tuan-tuan bayang, kunci bentuknya begini, kegunaannya untuk buka pintu dan sebagainya. Padahal saya kata ada tasbih. Tapi oleh kerana tuan-tuan ni tadi tak kenal, cuma dengan nama je, tapi tak pernah tengok, tak faham lagi, tak mengenal tasbih tadi tu, maka tersilaplah dalam nak menerangkan diri tasbih tadi. Sebab tidak ada ilmu tentang tasbih. Rosak tak akidah? Jadi syirik tak? Tak jadi. Sebab benda sangkut paut dengan tasbih, dengan benda-benda macam ni. Tak ada sangkut paut dengan akidah. Kan? Maknanya saya kata tasbih, tuan-tuan bayangkan kunci. Rosak tak akidah? Tak rosak. Tak jadi kafir, tak jadi syirik pun. Yang jadi syirik ni, baru kita nak masuk di situ. Bila kita sebut, contohnya, kita kata tengok. Ada Allah. Tadi ada tasbih. Ada tasbih, bolehlah kita nak gambar-gambarkan sebab tasbih ni jenis jerim jisim.
berwarna, berbentuk, bertempat, ada tarikh dibuat, dan dia boleh binasa, dia boleh berubah-ubah, boleh macam-macam lagi sifat makhluk. Kan? Ada tasbih. Bolehlah kita nak bayang-bayangan. Yang ni masalahnya masing-masing yang mengaku Muslim semuanya mengetahui tentang adanya Allah. Ada Allah. Dia sebut ada Allah dah sangkut paut dengan i'tiqad, pegangan, kepercayaan terhadap Allah. Jadi bagaimana di dalam diri seseorang yang tidak mengenal Allah Ta'ala tadi, yang hanya dengar je nama Allah ni, belas tahun dah dengar Allah tu Tuhan, tapi sifat zatnya tak tahu. Sifat bagi zat Allah tak tahu. Bagaimana zat Allah? Bagaimana adanya Allah? Apa yang layak dengan Allah? Apa yang tak layak dengan Allah? Nampak tak? Jadi bagaimana bagaimana i'tiqad dan pegangan dan kepercayaan terhadap Allah tadi tu? Bila disebut ada Allah. Kalau seandainya waktu disebut ada Allah, dia memahami sesuatu perkara yang bersalahan dengan Allah. Bila sebut ada Allah, dia membayangkan sesuatu yang berwarna, contoh. Dah tak tahu? Dah tak kenal? Bila sebut ada Allah, dia membayangkan warnanya begini. Contoh. Putih ke contoh. Ataupun bila disebut ada Allah, dia membayangkan yang duduk di atas yang duduk di atas langit, contoh. Bila sebut ada Allah, dia membayangkan sesuatu yang duduk bertentangan, berdepan dengan dia, contoh. Rosak tak akidah? Rosak akidah. Sebab apa? Dia dah meletakkan sesuatu yang tidak bersamaan dengan kesempurnaan Allah. Jadi dalam bab ni dia tak sama macam tersalah dalam bab tasbih tadi. Sebab benda itu bila sebut ada Allah dah bersangkut paut dengan i'tiqad. Macam mana masalah tu? Bila sebut ada Allah, masing-masing duk faham yang duduk di langit. Bila sebut ada Allah, masing-masing membayangkan yang duduk dalam syurga, contoh. Bila sebut ada Allah, yang membayangkan turun naik langit, contoh. Bila sebut ada Allah, yang membayangkan dia tu berwarna, berbentuk dan sebagainya. Maknanya apa yang nak diterangkan tentang zat Allah tadi adalah benda yang tidak sepatutnya dengan Allah. Yang dibayangkan pada Allah, yang diiktikad, yang dipegang, yang dipercaya dalam hati terhadap Allah tadi, bila menyebut ada Allah tu adalah benda yang menyalahi akidah. Rosak akidah tak? Rosak. Dengan sebab itulah mengenal Allah tu hukumnya wajib. Supaya apabila kita Muslim mukmin ni menyebut ada Allah, kita faham dah apa yang selayaknya dengan zat Allah. Bila sebut ada Allah, kita faham suatu zat yang tidak menyamai dengan jirim dan jisim, yang bukan terdiri daripada kam muttasil ataupun kam munfasil, yang adanya sedia kala lagi, yang adanya kekal tidak menerima binasa, yang adanya berdiri dengan sendiri, makna tidak berhajat dan berkehendak kepada sesuatu yang lain, yang bersalahan zatnya, sifatnya, perbuatannya dengan sesuatu yang lain, yang tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu, yang tak bersangkut paut dengan tempat, yang tak berubah-ubah, yang maha suci dari sebarang jenis sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang tidak ada bersifat zalim, yang tidak ada bersifat jahil dan sebagainya. Setelah dia belajar tentang Allah, makna dia faham. Bila sebut Allah, dia faham dah. Bila sebut ada Allah, dia faham yang disebut Allah tadi adalah Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan yang selayak dengan Allah, yang maha suci dari sebarang jenis kekurangan, yang tidak bertempat, yang bukan berwarna, yang bukan jenis pepejal, yang bukan jenis cecair, yang bukan duduk di mana-mana dan sebagainya. Barulah waktu dia menyebut Allah, akidahnya betul terhadap Allah. Barulah akidahnya tak rosak. Nampak tak? Nampak tak bahayanya tidak mengenal Allah tadi? Inilah sebabnya ijma' ulama, muafakat ulama mengatakan wajib belajar ilmu tentang mengenal Allah, iaitu mengetahui tentang sifat-sifat yang selayaknya dengan Allah, supaya waktu kita menyebut Allah ni, kita faham siapa dia Allah. Kalau tak belajar, masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Si Polan
Bila sebut Allah, dia bayangkan yang duduk di langit. Contoh. Yang nombor 2, bila sebut ada Allah, dia membayangkan yang duduk di dalam syurga. Contoh. Yang nombor 3, bila sebut ada Allah, dia membayangkan yang berwarna putih. Contoh. Jadi bila tak belajar, jadi kalau 5 orang, makna 5 jenis kepercayaan yang salah terhadap Allah. Ini yang nak disuruh belajar ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni. Supaya kalau ada 1000 orang, bila sebut Allah, pegangan dan kepercayaannya sama. Nampak? Itu pula dia. Sebab tu dipanggil ada tadi tu sifat apa? Nafsiyah. Kerana ada tu adalah sifat yang nak menunjukkan zat, yang nak menerangkan zat. Kalau zat makhluk lah. Dia pun zat Allah, kita tak boleh nak bayang-bayangkan kerana dia tak boleh nak dibayangkan dengan akal fikiran. Dia bukan jadi dibayang-bayangkan, dia bukan jenis boleh dikhayal-khayalkan, bukan. Jadi daripada ilmu tadilah yang nak menceritakan tentang sifat yang layak bagi Allah apa, sifat yang tak layak bagi Allah apa, kita dah tahu. Jadi bila sebut Allah, yang tak ada jenis zalim pada dia, yang tak ada jenis jahil pada dia, yang tak ada jenis buta pada dia, yang tak ada jenis lupa pada dia, yang tak ada jenis lemah pada dia, dan sebagainya. Dah belajar, makna dia dah faham dah. Tu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah. Kalau dah, bahaya. Nanti kan waktu semayang Allahu Akbar, dia menganggapkan bila semayang ni Allah duduk berdepan dengan dia. Boleh jadi na'udzubillah macam tu. Rosaklah akidah, jadi kafir, murtad. Benda ni melibatkan akidah. Dia bukan sama macam masalah berzikir, berselawat tu. Itu benda tak ada sangkut paut dengan akidah, benda-benda sunat macam tu. Jadi kita kena tahu ada benda sangkut paut dengan ibadat, ada benda sangkut paut dengan i'tiqad. Jadi dua-dua ni kita nak kena pastikan betul. Tu kata tambih tadi tu. Hati-hati. Sebab benda yang nak cerita tu benda penting. Tak tahu ni sebutir je habis lah. Bila sebut Allah, masing-masing dengan ikut suka hati. Dia kata sabar yang kat atas tu ada. Sabar kita ni. Dugaan macam-macam Tuhan bagi ni. Sabar. Yang dekat atas tu ada. Siapa? Dekat atas siapa? Atas mana? Atas loteng. Atas mana? Atas tu bukan ke pihak, atas tu bukan ke tempat. Bila disebutkan atas, Allah tu duduk di atas, maknanya dia berpihak. Berpihak ni sifat jirim dan jisim. Allah bukan jenis jirim jisim. Kalau Allah tu berjirim, berjisim, barulah layak nak dikatakan dia bertempat di atas, di bawah, di dalam, di luar, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Masalahnya Tuhan tak serupa dengan jirim jisim. Inilah akidah di sunnah. Baik. Okey, habis. Itulah sebabnya kenapa wajib kenal Tuhan. Supaya bila kita menyebut Tuhan, menyebut Allah ataupun dengar Allah, kita faham. Jadi faham tu nak ceritakan, payahlah nak ceritakan. Faham ni makna ada dalam diri kita. Makna bagi orang yang belajar dia faham lah. Bagi orang yang tak belajar, salahlah kepahaman dia tentang Allah. Macam tasbih tadi. Bagi orang yang pernah tengok, pernah jumpa, pernah tahu, pernah pegang, pernah guna, bila sebut tasbih dia tahu. Bagi orang yang tak pernah tahu, tak pernah kenal, dengar nama je. Sebab tu tadi kata ada tasbih, dia bayangkan kunci. Baik, maka selalulah menuju. Misalnya, contohnya wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Maka bila sebut ada Allah, maka selalulah makna serta-merta menuju pengertian, makna kepahaman kita tu. Bila sebut ada Allah, serta-merta kepahaman kita menuju kepada zat Allah Ta'ala, kepada diri Allah Ta'ala yang kita dah faham dah. Sebab ilmu tauhid ni nak menceritakan tentang zat Allah. Apakah sifat yang ada pada zat Allah? Zat Allah tu ada, tapi sedia kala. Ada, tidak baharu. Ada, kekal tak binasa. Ada, tidak bertempat. Ada, tak bersangkut paut dengan masa. Ada, bukan jenis jirim jisim. Ada dan sebagainya macam-macam yang dibahaskan dalam ilmu usuluddin. Tak banyak, 20 sifat je. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus. Bila sebab ada Allah, tahu dah suatu zat yang maha kuasa, yang maha menghendaki. Nak buat apa, nak bagi apa, harus bagi Allah.
Yang Maha Kuasa nak memberikan benda mungkin, nak menjadikan benda mungkin, ataupun nak membinasakan benda mungkin. Bila sebut ada Allah, tahu dah suatu zat yang tak wajib pun bagi benda-benda baik pada kita, bahkan harus saja. Tapi bila sebut ada Allah, satu makna Tuhan yang mesti bagi benda baik, dah jadi Mu'tazilah. Dah jadi Mu'tazilah, automatik jadi Mu'tazilah dah. Bila pegangan dia macam tu, nampak tak? Dia tak isi borang. Dia tak isi borang nak jadi Mu'tazilah. Salah faham je. Nak jadi Wahabi ke, nak jadi Syiah, dia tak isi borang. Padan dengan iktikad salah, masuklah dalam golongan tu. Jangan main-main. Petang tadi duk kita cerita. Kita cerita pasal apa? Pasal hukum Tuhan lah, pasal hukum Allah. Pasal hukum dalam Islam ni ada namanya hudud, ada namanya takzir, ada namanya qiyas. Dalam hukum syarak lah. Ada pula yang nyaut. Dia nak menempah lah, dia nyaut. Dia nyaut, dia kata dalam keadaan ekonomi macam ni, macam mana nak menegakkan hudud? Hukum Tuhan ni tak sabit dengan duit, tak sabit dengan ekonomi. Tak ada guna modal pun nak tegakkan hukum Tuhan tu, laksanakan hukum Allah macam mana yang Allah Ta'ala perintah, syariat tu. Itulah dia. Tak payahlah nak sabitkan dengan ekonomi tak apa lagi, tak matang lagi, ekonomi tak stabil lagi, nak menegakkan hukum hudud. Apa benda cerita. Ni masalah ni tak faham agama, nak cerita pasal agama. Dia kata awal Islam dulu, apa yang Nabi bawa mula-mula? Adakah Nabi suruh tegakkan hudud mula-mula? Itu awal Islam, jangan ceritalah dengan sekarang. Sekarang dah nak kiamat. Cerita pasal awal Islam. Awal Islam arak boleh minum. Betul? Bukankah Nabi melarang benda-benda tu secara berperingkat? Tu awal Islam. Bukan tiba-tiba masa tu Nabi turun, Nabi dibangkitkan jadi Rasul, bawa agama terus wajib semayang, wajib tutup aurat, tak boleh minum arak dan sebagainya. Mana ada lagu tu? Jadi jangan kita cakap ikut sedap mulut kita. Dia kata dalam Islam tu banyak, memanglah mencegah rasuah, disuruh oleh Allah. Ya, betul. Dah benda lain, bukan dengan makna kita mencegah rasuah, yang wajib lain kita biarkan. Kan kenama wajib? Faham tak wajib ni apa? Wajib ni benda boleh pilih-pilih ke? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, pilih zuhur je. Asar tak payah. Ada ke macam tu? Tu menunjukkan tak faham tu. Tak faham tu. Bila tak faham jadi fitnah pada kita. Kadang-kadang yang keluar daripada mulut kita tu perkataan yang boleh merosakkan akidah. Hati-hati. Sebab tu tak faham pasal hukum hakam, jangan cakap. Jangan cakap hukum hakam kalau kita tak faham benda yang kita nak cakap. Sebab apa? Perkataan ni kadang-kadang boleh menjadikan seorang itu murtad. Jangan main-main. Sebab murtad tu dengan 3 cara. Perkataan yang salah, perbuatan yang salah, dengan i'tikad yang salah. Dia kata macam tu lah dia jawab. Dalam keadaan ekonomi tak stabil, macam mana nak menegakkan hudud? Apa mentadagah sabit dengan ekonominya? Allah. Tu alasan-alasan. Besok hadapkan alasan macam tu depan Tuhan. So Tuhan tanya kenapa tak nak menegakkan hukum syariat? Ya Allah, ekonomi tak berapa maju. Jawab macam tu. Moga-moga dapat kemaafan. Asal tak semayang ni? Miskin. Jadi saya ni miskin, jadi banyak masa nak pergi cari kereta. Jadi sebab itulah saya tak semayang ni, sebab ekonomi saya tak kukuh lagi. Ekonomi kukuh sebab apa? Semayang. Macam tu lah. Tu kata guna cakap ikut nafsu. Jadi jangan. Bahaya. Betul lah kata ulama, orang jahil ni dia berani cakap. Orang jahil dia berani cakap. Sebab dia tak tahu benda yang dia cakap tu membahayakan agama dia sendiri. Dia akan cakap ikut sedap hati dia. Sebab tu kita lagi elok diam kalau tak tahu. Itu wajib ke tegakkan? Tanya wajib tidak. Tu pun kau dah tak faham lah. Allah Akbar. Belajarlah betul-betul, belajar elok-elok. Belajar elok-elok. Belajar biar rata. Jangan main cekup-cekup, main klik-klik internet, jangan. Belajar berkitab, ngaji betul-betul. Faham kan betul-betul. Apa yang dikatakan syariat tu, yang dikatakan wajib tu apa, yang dikatakan sunat tu apa, yang dikatakan haram tu apa, yang dikatakan harus tu apa. Barulah bila faham, baru mudah kita nak cakap.
Ini kita cakap benda yang kita sendiri pun tak faham. Kita pun nak cakap benda yang kita sendiri pun tak pernah nak ambil tahu. Memang kita pandai, tapi kita pandai dalam bab lain. Dalam bab benda tu kita tak faham, kita tak pandai. Jangan kita cakap benda yang kita tak pandai pun kita cakap kita pandai juga. Jadi fitnah lah pada diri kita sendiri, rosak agama kita. Macam tu. Hati-hati nak bercakap, jangan ikut sedap mulut. Baik, itu namanya tadi sifat nafsiyah. Ada satu je, ingat tu, dalam periksa hujung tahun keluar. Sebutkan salah satu, sebutkan beberapa, nak perangkap dalam soalan. Sebutkan beberapa sifat nafsiyah di antara sifat 20. Saya bagi situ 3 tempat kosong. Jangan luruh benar. Isi satu je. Tu perangkap je tu, perangkap soalan. Isi tuliskan beberapa sifat nafsiyah. Tulis wujud sebutir je, jangan masuk benda lain pula, sebab sifat nafsiyah satu je daripada 20, iaitu sifat wujud tu. Kenapa dipanggil ada itu sifat nafsiyah? Subjektif. Dipanggil, digelarkan nafsiyah itu, sifat wujud tu nafsiyah, kerana sifat nafsiyah itu adalah suatu sifat yang nak menunjukkan, menerangkan tentang diri sesuatu. Macam tu lah baru dapat markah penuh. Lepas tu bintang. Bintang. Bintang kan 1, 3 tu. Macam tu. Yang kedua, habis dah faham tak situ? Kenapa dipanggil ada tu sifat nafsiyah? Jadi lepas ni kalau dengar mana-mana kitab nafsiyah, tahu dah apa benda dia. Sifat nak menunjukkan kepada zat, sifat yang dibangsakan zat. Dibangsa tu menunjukkan, mudah kita nak faham, nak menerangkan zat, nak menceritakan tentang diri sesuatu. Jadi kalau kita tak kenal sesuatu tu, macam mana kita nak menerangkan diri dia? Macam mana kita nak menceritakan tentang diri sesuatu yang kita tak pernah kenal? Kita pernah dengar nama je. Dengar nama tak kenal. Abang kenal kawan saya nama Harun. Kawan saya duduk pondok tu ada nama Harun, kenal? Dengar nama boleh kenal ke? Saya kenal Harun tu. Macam mana pula boleh kenal, tak nak jumpa? Dah samalah cerita dia. Dengan nama Allah ni puluh tahun dah dengar Allah. Dah kenal ke? Itu yang dalam menyebut Allah, dia katanya Allah zolim. Tu nampak tak? Dia kata dia kenal, tapi Allah dia katanya zolim. Kenal apa macam tu? Sebab zolim tak ada pada Allah. Tak ada pada Allah. Tu yang kata tak kenal. Tapi tahu Allah tu Tuhan, tahu Allah tu Tuhan, tapi ada tempat-tempat Allah tu zolim, kata dia. La ilaha illallah. Na'udzubillah min zalik. Bukankah sifat zolim tu sifat kekurangan? Jangan letak sifat kurang pada Allah. Maha suci zat Allah daripada segala jenis kekurangan. Segala jenis kurang. Carilah segala jenis kurang. Tak ada sekali-kali pada zat Allah, sedia kala lagi selama-lama. Apa jenis kurang? Tak ada langsung pada Allah. Sebab tu dia kata tiada jenis. Apa sahaja jenis kurang. Apa kategori kurang tadi tu? Kurang tang mana? Jenis kurang ni tak ada langsung pada Allah. Yang adanya semua jenis kesempurnaan aja. Yang keduanya sifat salbiyah. Salbiyah bukan salbiyah nama gawe gitu dulu salbiyah tu, bukan tu. Bukan tu salbiyah tu, bukan. Salbiyah ni ni bahagian yang kedua daripada pertama dah sudah. Makna satu daripada 4 bahagian sifat 20 tadi dipanggil sifat nafsiyah. Mana dia? Satu je, sifat wujud. Habis dah cerita wujud, habis dah bahagian pertama. Ada 3 bahagian lagi. Yang kedua, makna yang kedua daripada 4 dipanggil sifat salbiyah. Erti salbiyah sifat yang bangsa ternafi barang yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Baik. Boleh jadi kita macam payah sikit nak faham dia punya ayat tu. Kita cuba terangkan. Mudah-mudahan kita hampir kepada faham. Maksud yang dikatakan sifat yang bangsa nak ternafi barang yang tak layak dengan Allah, maksudnya sifat salbiyah ni,
Sifat salbiyah ni nak menunjukkan kepada kita maksud nak menafikan, menolak, menidakkan barang ataupun sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Sebab tu dipanggil salbi. Salbi ni maknanya tidak. Makna salbi ni, ada sifat salbiah ni adalah sifat yang nak menolak, menafikan, menidakkan perkara yang tidak layak dengan Allah. Kita tengok contoh sekarang. Tengok contoh, insya-Allah nampak dah maksud tadi tu. Okey, kita tengok Iaitu sifat salbiyah 5. Ada 5 je. Daripada 20 tu dah tolak satu tadi. Dah tolak wujud. Tinggal 19. Ni salbiyah pula ada tolak lagi 5. Mana tinggal 14 lagi lah. Mana dia 5 yang dipanggil salbiyah ni? Tengok. Jadi sifat salbiyah daripada 20 sifat tu iaitu 5 sifat yang kemudian daripada sifat wujud. Makna yang selepas daripada wujud. Selepas daripada wujud apa? Idam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdani. Ni yang dimaksudkan 5 kemudian daripada sifat wujud. 5 selepas daripada sifat wujud. Sebab itulah ulama' tu dah siap susun dah tu. Kita tak payahlah nak pusing-pusingkan lagi. Nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 baqa'. Dia dah susun tu, ada cerita dia susun tu. Padahal boleh je kita nak tunggang terbalikkan, sebab hakikat sifat Allah tak ada dulu, tak ada kemudian. Tak ada kemudian. Tapi ulama' dah susun elok dah tu. Tahu cadang, kita mudah nak belajar. Contoh macam tadi. Yang pertama daripada 20 nafsiyah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam salbi. Salbiah. Yang pertama nafsiyah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam salbi. Mana dia? Iaitu qidam, baqa', mukhalafah, sampai wahdani. Jadi 5 sifat ni dipanggil salbiyah. Kenapa? Kerana 5 sifat ni adalah sifat yang nak menafikan perkara yang tak layak dengan Allah. Baik, kita tengok contoh dia. Dan sebab dinamakan 5 itu sifat salbiyah, kerana tiap-tiap satu itu maknanya menuju kepada ternafi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Ataupun dikatakan sifat salbiyah itu adalah tiap-tiap sesuatu itu, tiap-tiap satu itu maknanya tidak. Kerana tiap-tiap makna ataupun tiap-tiap maksud 5 sifat tadi, maknanya semua tidak. Sebab tu dipanggil salbiyah. Ataupun bukan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Mana contoh? Seperti, faham tak ni? Ni ramai orang keliru sini. Seperti qidam, yang pertama tadi kan? Daripada 5 kan? Qidam kan? Qidam, makna Melayunya apa? Erti Melayu terjemah? Sedia. Apa yang dimaksudkan dengan Allah tu sedia? Okey, itu yang naknya. Apa yang dimaksudkan dengan kata Allah tu Tuhan yang sedia? Allah tu bersifat sedia. Apa yang dimaksudkan dengan sedia tu? Kalau sedia ni diterangkan, diterjemahkan dengan makna sedia juga, maknanya kita tidak akan dapat memahami apa maksud sedia yang dikehendaki dengan Allah Ta'ala tadi. Sedia maknanya sedia. Sedia itu maknanya sedia. Sedia itu makna sedia. Sedia makna sedia. Faham dah? Allah tu bersifat sedia. Sedia macam mana? Sedia lah. Faham tak? Dapat tak maksudnya? Tak dapat maksud dia. Sedia dengan makna sedia. Sedia apa? Ni pun banyak saya datang rumah ni sedia dah macam ni. Saya datang botol-botol ni semua sedia dah macam ni. Nampak tak? Tu guna sedia tak? Macam mana? Kita selalu cakap Allah tu sedia kala. Allah tu sedia kala. Sedia kala macam mana? Sedia macam mana? Sedia macam rumah? Sedia macam botol? Sedia macam mana? Sedia macam alam ni? Sedia macam dunia ni? Sedia macam mana? Sebab itulah sedia tu erti terjemahan daripada qidam. Qidam bahasa Arab, terjemah Melayunya sedia. Maksud yang dimaksudkan, yang dikehendaki, maksud tu mana? Yang dikehendaki dengan kata sedia itu ialah tidak
baharu. Kena ada perkataan tidak. Tidak baharu. Makna tidak ada permulaan. Makna menafikan permulaan pada Allah. Permulaan pada Allah tu dinafikan, ditolak. Sebab tu kita kata tidak ada permulaan ataupun tidak baharu, itulah maksud sedia. Baru kita faham, itu yang dikenaki dengan sedia Allah. Sedia dengan makna tidak baharu. Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Kalau sedia dengan makna dah lama ada, sedia tak kan? Datang-datang, saya tengok taman ni sedia dah sini. Dengan makna apa? Taman ni lama ada dah. Itu pun guna sedia juga. Tapi bila sebut sedia yang dikaitkan dengan masa yang lama, kewujudan itu dah makan masa belasan tahun, puluhan tahun, bertahun-tahun, jutaan tahun, itu namanya sedia zamani. Sedia zaman, bukan zamani. Ku sangkakan panas berpanjangan. Zamani ke tu? Bukan zaman Islam tu, bukan. Zamani dengan makna masa. Tu pun sedia masa ya. Sedia dengan makna masa. Bukan itu yang dimaksudkan pada Allah. Bukan maksud sedia tu dengan makna Allah ni dah lama ada. Bukan maksud tu. Bukan. Kalau dikatakan Allah tu dah lama ada, makna sedia Allah tu sedia zaman. Sedia zaman ni makna sedia yang bersangkut paut dengan masa. Allah tak sangkut paut dengan masa. Yang bersangkut masa ni jisim. Nampak tak? Jadi sedia yang ada pada Allah itu ialah sedia yang zati, dengan makna kewujudan Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Tak ada permulaan. Itulah yang dimaksudkan sedia. Itulah yang dimaksudkan Allah tu sedia. Bukan makna lama. Bukan makna Allah tu lama ada dah. Bukan. Tak kena langsung. Jangan. Kalau dikatakan Allah tu Ta'ala tu lama ada dah, menunjukkan kita dah serupakan sifat Allah dengan makhluk. Rosak akidah, na'udzubillah, mensyirikkan Allah. Makna mensyirikkan kerana apa? Menyamakan sifat dia macam sifat makhluk. Habis. Nampak tak tadi? Qidam bahasa Arab, terjemah Melayu sedia. Maksud sedia tidak baharu. Lagi. Bakok. Dia bagi satu contoh je kan? Kidam je kan? Bakok. Erti Melayu kekal. Rumah ni ada berpuluh tahun lagi, beratus tahun lagi. Kekal tak rumah ni? Bangunan kekal tak orang panggil? Kalau nak buat lesen, dia tanya, encik ni buat bangunan ni bangunan kekal ke tidak ni? Dah kita nak jawab apa? Kita nak jawab bangunan kekal kan? Jangan tauhid pula kat situ, dia tak kerti. Bukan cakap dengan orang majlis daerah. Faham? Bangunan ni ada kesudahan. Bangunan ni binasa, terima binasa. Mana boleh cakap kekal? Jangan luruh macam tu, boy. Janganlah tauhid pula kat dia. Cakap macam tu pening dia ni. Dia kata abang ni gila isim ni. Maksud kekal di situ ialah kekal yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala. Allah bersifat kekal dengan makna kekal ni maksudnya, maknanya tidak binasa. Tidak binasa. Makna kita menolak, kita menafikan kebinasaan pada Allah. Sebab tu kita kata tidak binasa. Tidak binasa itulah maksud kekal. Bukan maksud kekal Allah tu lagi akan wujud beratus ribu juta bilion trilion tahun. Bukan maksud begitu. Bukan kewujudan Allah Ta'ala tu makan masa yang panjang. Bukan. Itu kekal zamani namanya. Ini kekal zat. Maknanya zat Allah tu, kewujudan Allah tu tidak terima binasa. Tak terima binasa. Sampai bila? Sampai bila-bila tak terima binasa. Itulah maksud kekal. Jadi lepas ni kalau kita doa, wahai Allah yang maha kekal, faham dah.
Waktu sebut wahai Tuhan yang maha kekal, faham dah makna wahai Tuhan yang kewujudannya tidak akan terima kesudahan sampai bila Kalau duk wahai Tuhan yang maha kekal, makna dalam hatinya yang dia faham wahai Tuhan yang akan ada berjuta tahun lagi. Oh, jangan. Nampak tak? Dah mensyirikkan sifat Tuhan tu. Itu maksudnya. Jadi baqa bahasa Arab, terjemah Melayu kekal. Maksud kekal ialah tidak binasa. Ada tak perkataan tidak? Ada kan? Ada perkataan tidak kan? Tidak itulah salbi. Itu yang dimaksudkan dengan salbi. Salbi tadi tu, salbiyah tu. Sifat yang dibangsakan tidak. Makna sifat yang nak menidakkan perkara yang tak layak dengan Allah. Kemudian lepas baqa apa? Wujud kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bahasa Arab. Terjemah Melayu, bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kita faham dah apa benda baru kan? Perkara yang terima tiada, perkara yang ada permulaan, bagi adanya, perkara yang menerima binasa. Dia terdiri daripada jirim dan jisim. Itu benda baru lah tu. Jadi Allah ni bersalahan bagi segala yang baru. Tak kira lah baharu sekarang, benda baru akan datang, benda baru yang bahasa gaib, benda baru yang bahasa zahir, benda baru yang ada nanti di hari kiamat, dalam syurga, dalam neraka, kok mana-mana pun masuklah benda baru lah tu. Jadi Allah mukhalafah, bersalahan. Apa maksud bersalahan? Tidak serupa. Tidak serupa itulah maksud bersalahan. Tak serupa, tak sebanding, tak secontoh, tak semisal, tak seumpama. Apa lagi? Ikutlah. Carilah dalam satu titik mana pun nak diserupakan Allah dengan sesuatu ataupun sesuatu serupa dengan Allah. Tak ada satu titik pun yang sama. Maha suci zat Allah menyamai dengan zat yang lain. Maha suci sifat Allah menyamai dengan sifat yang lain. Maha suci perbuatan Allah menyamai dengan perbuatan yang lain. Dunia akhirat, alam zahir, alam gaib, sedia kala dan selama-lamanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Tu yang dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Nampak tak? Itulah yang dimaksudkan dengan bersalahan tu. Makna bersalahan ialah tidak serupa. Tak serupa itulah maksud mukhalafah. Baru kita faham maksud mukhalafah, tak serupa. Kalau bersalahan tak faham lagi. Bersalahan macam mana? Salah apa? Salah tak mana? Okey, lepas mukhalafah apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih, bahasa Arab. Melayu, berdiri dengan sendiri. Apa maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri? Maksudnya tidak berkehendak kepada pencipta dan tidak berkehendak, tak berhajat menumpang sesuatu. Ada perkataan tidak juga. Jadi kita menafikan kehendak Allah pada pencipta, menafikan kehendak Allah menumpang yang lain tak ada pun dia sedia ada dah. Sedia kala lagi dia ada dah. Sebelum ada sesuatu yang lain dia ada dah. Itulah menunjukkan dia tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu. Sedia kala lagi dia sempurna dah. Bukan dia mesti menumpang sesuatu baru dia ada. Mesti berhajat nak duduk pada sesuatu baru dia ada dah. Sebelum ada sesuatu lagi Allah wujud dah. Sedia kala dah dia dah. Itulah maksud berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa tu? Wahdaniyah. Maknanya ketunggalan. Itu yang ceramah yang habaib untuk ceramah. Allah. Tangan dia lagu ni. Bukan tunjuk ke atas. Itulah nak pergi dengar ceramah. Ilmu fardu ain tak nak ngaji. Sebab tu dah cakap ceramah cerita lain. Ceramah bukan nak sentuh cerita fardu ain. Ceramah ni nak cerita benda-benda fardu kifayah. Ilmu juga, bagus juga. Tapi kalau pergi dengar ceramah dalam keadaan tidak ada persiapan ilmu fardu ain, di sinilah nanti kita jadi salah faham. Yang ulama kata sabar, Allah ada. Kita ingat ditunjuk ke atas. Bukan, ni isyarat tauhid, nak menunjukkan satu. Nampak tu? Dah kita pun ikut sabar ke atas tu. Ke atas tu. Bahaya. Orang tunjuk isyarat satu. Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Isyarat tu satu Tuhan. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Dia ada kat depan. Bukan makna gitu. Bukan makna macam tu.
Ilmu penting, ilmu jangan main-main. Ilmu sangkut paut dengan akidah, jangan main-main. Jangan buat tak peduli. Kena belajar. Susah macam mana pun kena pergi belajar. Mau tak mau, ikhlas tak ikhlas, seronok tak seronok, serabut tak serabut, kena pergi. Sebab ilmu ni wajib, bukan sunat. Kalau ilmu ni sunat boleh, nak belajar tak apa, tak nak belajar pun silakan. Tapi kalau dah kata ijma' wajib belajar, suka tak suka, ada masa tak ada masa, mesti bagi wajib bagi masa. Kalau tak bagi masa, kan dah belajar hukum harus hari tu. Bagi masa hukumnya harus. Nak bagi masa pun tak apa, tak nak bagi masa pun tak apa. Bagi masa tak dapat pahala, bagi masa tak berdosa. Aku tak nak bagi masa lah, tak nak bagi masa pun tak berdosa, tak nak bagi masa pun tak dapat pahala. Tapi kalau tak nak bagi masa kerana perkara yang wajib, benda wajib tak dapat tunaikan, bahkan nak menunaikan benda wajib ni mesti kena guna tiba-tiba kita tak nak bagikan masa untuk benda wajib, maka berdosa tak bagikan masa. Berdosa tak buat jadual kita tu. Masa menuntut ilmu tak ada, berdosa. Yang ada badminton ni. Tiap minggu badminton. Hari Selasa pukul 10 sampai 12 malam. Hari Khamis 10 sampai 12 malam. Satu minggu 4 jam badminton je. Istiqamah. Celik tidur je, pergi kerja capai raket dah. Nikah malam kan ada. Balik kerja terus singgah dewan. Buat jamak sekali. Istiqamah, betul. Sebab apa dia ada selalu je masa untuk main badminton? Kenapa? Kerana dia membagikan agak-agak kalau dia tak buat dalam jadual dia boleh tak dia pergi main? Tak, dia takkan istiqamah. Yang jadi istiqamah tu sebab dia dah letak dalam jadual pengurusan waktu hidup dia. Seminggu 2 kali mesti kena pergi main. Sebab tu dia akan istiqamah, dia pergi. Susah tak susah, bini nak suruh balik, minta maaf abang malam ni ada latihan. Orang nak jumpa, minta maaf bang, saya ada main badminton malam ni. Sebab apa? Orang tak boleh ganggu dah, sebab dia dah buat jadu. Tapi dalam bab ilmu tak ada jadu. Tu yang main insya-Allah tu. Tu yang main insya-Allah. Insya-Allah datang. Insya-Allah pergi. Kalau jenis main insya-Allah ni jawab tak ada lah. Memang takkan pergi punya. Sebab kita sendiri tak bagikan wak. Tengok macam ni kan. Kita dah buat jadual macam ni kan. Dapat alhamdulillah setakat ni dapat istiqamah dengan taufik Allah. Cuba kita tak buat. Nanti masa lapang kita jumpalah. Cerita pasal kita bacalah kitab, kalau ada masa lapang insya-Allah kita buat. Jawabnya minta maaf lah, tak ada lah jawabnya. Tapi bila dah dibuat macam ni terpaksa kita kena buat. Maka sebab apa? Hukum bagikan masa macam ni wajib. Terpaksa kalau kita tak buat macam ni berdosa. Jadi orang tak faham masalah bagi masa ni. Dia ingat tak apalah. Wajib bagi. Kerana benda tu sangkut paut dengan perkara wajib. Bila benda harus bersangkut paut dengan wajib, maka dia berpindah daripada hukum harus berpindah kepada hukum wajib. Apa erti wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdoa. Makna kalau bagi pahala, bagi waktu untuk ilmu dapat pahala, tak nak bagi waktu untuk menuntut ilmu berdoa. Kalau tiap-tiap hari tak ada bagikan masa untuk menuntut ilmu, tu tiap harilah duduk dalam dosa kita. Dia kata tak apa, ekonomi belum stabil. Dah stabil besok barulah pergi mengaji yang macam tu. Ni Hamzah Shah diam lama dah. Itu dia kata kita sesat, lepas tu tengok dia ada like pula dah. Tak apalah, ikut mu lah. Lepas tu ajak pula kita ngaji. Ada orang tanya, Ustaz bila nak datang Kajang? Dia pula nyampuk, Ustaz bolehlah datang masjid kampung dulu. Buat apa kau nak panggil aku sesat? Esok bolehlah datang ajar masjid kampung dulu. Apa nak panggil aku sesat, kau kata itu kan. Apa lagi panggil orang tak sesat tau. Habis. Baik, dan iaitu habis dah wahdaniyah makna satu. Apa maksud satu? Satu lah. Satu tu satu lah. Tak faham. Satu dengan makna tidak berbilang-bilang. Paling kurang berbilang bila sebut satu, bukan dua, bawa ke atas. Kalau dua tu dah bukan satu, dah orang panggil berbilang dah. Itu maksud satu. Ni tidak berbilang-bilang. Maka makna sedia itu tidak ada permulaan
ataupun bukan baru. Dan baqa artinya kekal, maka makna kekal itu tidak ada akhir atau dikatakan tidak binasa. Demikianlah yang tiga. Kemudian daripadanya walhasil makna ringkasnya, sifat salbiah itu ialah sifat-sifat yang tak boleh mengerti. Makna sifat yang kita tak boleh nak faham, itu maksudnya. Salbiah ni adalah sifat yang kita tak boleh nak faham akan dia itu dengan makna melainkan. Kita tambah sikit. Bukan kita tu salah, tambah sikit untuk kita nak mudah faham ayat dia tu. Jadi sifat-sifat salbiah tu adalah sifat yang kita tak boleh nak faham akan dia itu, melainkan dengan ternafi. Tambah perkataan melainkan sebelum perkataan dengan tu, untuk kita nak mudah faham. Sebab kalau kita baca macam ni, cuba kita tengok ayat dia. Mengerti suatu sifat yang kita tak boleh nak mengerti akan dia itu dengan ternafi. Dengan tidak. Jadi kalau begitu, maksudnya satu sifat yang tak boleh mengerti akan dia itu dengan ternafi. Maknanya kalau kita nafikan, kita tak faham. Bukan maksud macam tu. Yang maksud sebenarnya, kita tak akan faham maksud sifat tu, melainkan dengan kita menafikan perkara yang tak layak dengan Allah, baru kita faham maksud sifat salbiah. Nampak tak tu? Contoh macam tadi, satu artinya satu. Makna kita tak akan faham maksud satu tu kalau satu tu dengan makna satu. Tapi kalau satu dengan makna tidak berbilang, baru faham maksud satu. Maksudnya sifat salbiah ni suatu sifat yang kita tak boleh tak faham, yang kita tak boleh nak faham, melainkan dengan menafikan barang yang tak layak dengan Allah. Bila nafikan tu baru kita faham. Itu maksud. Atau bukan perkara yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Semuanya dinamakan sifat salbiyah. Habis. Jadi apa-apa saja sifat secara umumnya, kalau kita nafikan semua, tidak lemah, tidak bisu, tidak pekak, sendiri dia boleh masuk dah tu. Dia dah boleh masuk dalam salbiyah dah tu. Bila menafikan barang yang tak layak dengan Allah, secara umumnya boleh masuk dalam sifat salbiyah. Habislah. Yang ketiganya, wallahu a'lam. Ada ketiga dan keempat lah. Maknanya yang dah disebutkan, sifat nafsiyah iaitu satu, sifat wujud, dan sifat salbiyah ada lima. Nanti sifat ma'ani dan maknawiyah pula ada dua ni. Ni insya-Allah akan datang. Ni boleh baca semua. Habislah modal kita dah lah tak ada modal. Niaga dah lah kecil. Modal banyak dia. Boleh. Itu modal tak ada. Ni pun modal orang. Kita tolong bagi tahu je. Kita tak ada modal. Tolong cakap, tolong baca. Rehat seminit. Kau main sedap, tinggal tidur. Rehat seminit. Muka suap apa? Satu. Satu 26. Dan tiada binasa melainkan. Situ minum orang tuang ayah. Dia second half boleh tuang ayah. Ada? Mata kecil. Mata kecil tak apa. Ni mata kecil. Hati besar. Mata kecil, hati besar tak apa. Hati besar semangat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah habis minit. Dah habis minit. Belum habis minit. Kau pakai jam apa? Jam mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif, 45 minit insya-Allah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharain amin. Dan tiada dulu firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Artinya firman Allah. Allah Ta'ala bagi peringatan pada kita yang selalu lupa, yang selalu leka, yang selalu lalai dengan perhiasan yang ada atas dunia ni. Perhiasan dengan macam-macam perhiasan yang ada atas dunia ni. Allah Ta'ala hias dunia ni dengan macam-macam perhiasan, macam-macam seronok yang ada atas dunia. Jawatan, pangkat, duit, kaya, pujian, kebanggaan, tu semua perhiasan lah tu. Tu semua perhiasan dunia lah tu. Mewah. Itu semua perhiasan lah tu. Jadi kita ni bila duduk dalam tempat yang begitu berhias, kita jadi leka. Galip. Tahu galip? Butir galip, tahu butir galip? Kenal butir galip? Tak kenal lagi butir galip. Kuaci, tahu kuaci? Kuaci tu sebab tu kuaci tu panggil butir galip. Galip kau selagi tak habis kau tadi tak nak ambil dah, ambil balik. Taubat dah 3 ketul ya. Dah dia capai lagi dalam. Selagi tak habis. Galip dia takkan bangun dah. Galip empat tu panggil butir galip. Kat Kelantan waktu ngaji dulu dia kata butir galip. Apa benda butir galip? Tapi memang betul galip sungguh makan. Mengaji pun boleh masuk lambat sebab makan. Selagi tak habis tak pergi lagi. Galip makan. Butir galip. Jadi bila kita duduk dalam dunia yang Allah Ta'ala jadikan dengan macam-macam perhiasan yang indah-indah, yang lazat-lazat, yang seronok-seronok, yang sedap-sedap, kita ni kadang-kadang jadi galip. Leka dengan benda-benda tu. Bila leka dalam benda tu dengan sendiri, bila sebut leka, maknanya kita akan terlupa daripada suatu benda. Sebab tu panggil leka. Ataupun terlupa. Makna kita terlupa tentang persiapan akhirat tadi. Sebab dek terleka dengan seronok tadi tu. Leka dengan isteri, leka dengan keluarga, leka dengan anak-anak. Sampai kita terlupa tanggungjawab kita dengan Allah. Mencari nafkah. Seronok cari nafkah. Tapi bila kita tak betul-betul, kita akan dilekakan dengan cari nafkah. Jadi galip cari nafkah. Memanglah cari nafkah tu wajib. Memang cari nafkah wajib. Siapa kata cari nafkah tu tak wajib? Bagi orang yang dah ada tanggungjawab, cari nafkah tu suami tu tadi wajib cari. Kalau tak cari berdosa. Kecuali dia ada bini orang kaya. Bini dia kaya, bini ni murah hati. Abang tak apa bang, saya support abang daripada A sampai Z. Dalam bab hal-hal keduniaan ni saya tak ada masalah. Saya redha. Saya tak ada nak merungut, saya tak ada nak mengumpat, saya tak ada nak berasa bersalah, saya tak ada berasa apa pun. Saya ikhlas nak bantu abang dalam bab rezeki ni. Abang buatlah ibadat. Abang ajarlah saya agama contohnya. Tak ada masalah. Tak jadi dosa. Silakan. Isterinya redha. Betul lah kalau dapat lagu tu. Kalau ada PM tepi. Kalau ada kalau ada PM tepi. PM tepi tanya soalan. Ada masalah. Tanyalah. Apa kata PM tepi? Contohlah, tak dosa. Yang berdosanya, isterinya tak redha, isterinya tak sanggup. Dia paksa isterinya cari nafkah, dianya duduk buat ibadat. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita nak beribadat kepada Allah, kita nak paksa isteri kita cari nafkah gantikan kita. Tak boleh. Hukum tu tak boleh bertukar. Mencari nafkah memang atas suami. Kecuali tadi tu, kecuali isteri yang redha, tak ada masalah. Apa bang, saya redha. Abang buatlah kerja-kerja amal ibadat, didik saya dengan agama, tak apa, dalam bab makan minum belanja semua saya ni kan. Allah Ta'ala bagi saya keluasan rezeki. Kita ta'awanu, tolong menolong. Saya ringankan beban dalam bab dunia ni, abang bantu saya dalam bab agama. Tak ada masalah, silakan. Tak jadi dosa pun. Yang dosanya isterinya tak mampu, tapi dia paksa isterinya kerja, dia nak buat ibadat aja. Ni salah, ni tak boleh. Dia kena buat ibadat. Dia kena cari tapi cari nafkah pula jangan galit. Jangan galit cari nafkah tadi. Sehingga meninggalkan kewajipan yang lain. Bukan bererti apabila suami tadi diwajibkan mencari nafkah dan dia dibenarkan untuk meninggalkan belajar agama. Belajar agama tetap wajib juga. Maka carilah nafkah dalam keadaan
Berpada-pada. Mesti ada sakatan ni. Sampai tahap ni, aku kena berhenti dah. Ini tuntutan kewajipan yang lain pula. Banyak orang tak faham tu. Kerana apa? Aku dah cari nafkah, mana aku dah tunaikan tanggungjawab aku kepada Allah. Banyak lagi tanggungjawab yang kita tak buat. Banyak yang cari nafkah, tak semayang. Bukan dengan makna bila cari nafkah, tak apa, tak semayang. Kena lah semayang, sebab semayang tu wajib yang lain pula. Kan kewajib tu benda tak dipilih, jadi dah bagi tahu. Jangan pilih-pilih, aku cari nafkah je. Belajar agama tak nak. Tak boleh. Sebab apa tak nak belajar agama ni? Sebab aku dah cari nafkah. Dah. Cari nafkah cerita lain, bro. Tu. Cari nafkah cerita lain, bro. Ngajar isteri tentang agama, tu kewajipan yang lain. Bagi isteri rumah, bagi isteri kereta tu, itu kewajipan lain. Bagi agama, kewajipan lah lain. Jangan bagi rumah mewah aja, duit belanja je, kasih sayang aja, tapi agama kita tak bagi dia, tak boleh. Kita tak tunaikan lagi tanggungjawab sebagai suami tu. Dah, saya bukan tak nak mengajar, saya tak kerti. Carilah guru. Carikanlah guru. Guru belana kau nak. Yang ada sijil, yang tak ada sijil. Yang sesat, yang tak sesat, panggil lah kau mana-mana pun. Jangan panggil yang sesat. Cuma nak bagi tahu je ada yang sesat. Jangan panggil yang sesat. Panggil yang tak sesat. Ajar anak bini kita. Lepaslah tanggungjawab kita mendidik agama tu. Besok tak adalah kita disoal hari kiamat besok. Sebab apa isteri tak pandai semayang? Sebab apa isteri akidah sesat? Sebab apa isteri hatinya tidak ikhlas? Sebab apa? Sebab benda tu wajib atas diri dia. Jadi isteri tak ada alasan besok. Ya Allah, aku tak semayang sebab suami tak ajar. Bukankah aku dah suruh kau pergi mengaji? Bukankah aku dah bawa guru suruh kau belajar? Jadi kita selamat. Kalau tak besok, sini habis-habis, sana minta maaf lah nak habis-habis pun. Sana kau aku. Kat sana esok kau aku. Kat sini habis. Saya habis. Oh, sini saya lah. Tunggulah sana besok. Masing-masing nak melepaskan diri daripada azab Allah. Suami sanggup tak makan. Bini dia tak bangun tidur. Sanggup tak makan, punya sayang dia. Kat sana besok, kita. Kau lah punya pasal ni. Kau lah punya pasal ni. Bukankah I tunggu you dulu? I sanggup tak makan, I tunggu you. Sekarang you nak dakwa I pula. Tak kira dah, tu neraka depan tu. Siapa nak masuk neraka? Kau yang wajib ajar aku semayang dulu. Kau tak ajar aku semayang, kau ajak aku makan aja kerja. Macam mana kita nak jawab? Kan? Sebab tu sayang isteri berpada-pada. Jangan sebab dia sayang kita tanggungjawab dengan Allah kita biarkan. Sebab sayang dengan dia, tak kena sayang lagu tu. Jadi ajar dia agama. Barulah kata til jannah. Baru til jannah baru. Barulah til jannah. Sama-sama ke syurga. Hingga ke syurga kasih sayang kita tu kat dunia. Sama ke akhirat pun sama. Barulah til jannah. Kalau tak, kat sini je lah sama. Kat sana tempat yang lain. Na'udzubillah. Kita nak sama-sama kat sini, sama-sama kat sana. Berkawan kat sini, pun sama pun, kita sana pun sama sekali juga. Bukan nak jumpa kat sini je. Kita nak bersekali juga di tempat yang baik kat sana semua. Macam tu lah. Okey. Dan menuntut bekal oleh kamu, maka bahawasanya sebaik-baik bekal. Banyak jenis bekal. Banyak jenis bekal-bekalan. Tapi yang paling baik sekali adalah mana? Bekal perjalanan akhirat itu ialah mana? Menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan akan larangannya Allah. Itulah bekal yang paling baik sekali, terbaiklah. Makna ringkasan daripada takwa tu. Ringkasan daripada maksud takwa. Takwa ni maknanya takut. Bila dah takut, dia akan buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Itulah takwa. Itulah bekal yang paling baik sekali. Itulah bekal yang paling baik sekali. Takut kepada Allah. Kerana daripada takut itulah yang akan menghalau seseorang itu mentaati perintah Allah. Takut tu yang menyebabkan dia akan buat apa yang Allah suruh tanpa persoal. Takut itulah yang menyebabkan dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah tanpa dipertikaikan. Dia akan buat, dia akan tinggalkan. Tak ada pertikai, tak ada persoalan lah. Sebab dia takut. Takut berani. Kalau dia takut, ada nak bersoal lagi? Tak ada, tak berani lah. Kalau kata kutip, kutip tak ada soal. Sebab apa nak kutip? Tak ada. Memang penampar lah dapat tu kan. Orang dah kata kutip lah. Takutnya. Kutip. Tak ada nak. Sebab apa nak kena kutip? Tak ada. Takut. Kutip.
Tak ada banyak cakap dah. Angkat. Tak ada. Takut? Tapi kalau buat apa nak kena angkat? Tu tak takut tu. Tu tak takut. Tu melawan. Jadi itulah sifat takwa. Mana sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tak ada kami nak persoal pertikai kenapa, mengapa, sebab apa. Tak boleh ke kalau tak buat, kalau tak ada ekonomi tak maju, nak kena buat ke tidak? Tak ada fikir dah. Allah suruh buatlah, tak kira ekonomi macam mana pun. Itulah tanda dia takut pada Tuhan. Baik. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia. Makna manusia ni tidak akan binasa. Tak akan binasa manusia ni. Dengan makna dia akan selamat. Melainkan makna yang tak akan selamat siapa? Mereka yang melalaikan dia oleh dunia daripada akhir. Ini sahaja golongan yang binasa. Manusia ni banyak. Semuanya akan selamat. Kecuali makna yang tak akan selamat. Siapa yang tak akan selamat tadi? Yang dilalaikan dengan dunia. Apa maksud dunia? Perkara yang tidak memberi faedah selepas daripada mati. Itu maksud dunia. Faham elok-elok dunia tu. Bukan makna dunia ni kereta mewah, rumah mewah. Bukan maksud tu. Yang melekakan daripada akhirat. Yang tidak ada membawa faedah akhirat, itulah dunia. Pakailah kereta berjuta pun. Tapi kereta dia yang berjuta tadi mendekatkan diri dia dengan Allah. Dia tak sombong, dia tak riak. Tolong dia buat ibadat. Silakanlah. Tak jadi dunia, tak leka, dia tak leka pun. Dengan kenderaan yang hebat-hebat tadi, tetap dia menunaikan perintah Allah. Adakah apa yang dimiliki tadi dunia? Dah. Namanya akhirat. Jadi jangan kita salah tafsir. Orang tak faham tu lah. Ni yang takut belajar agama. Takut nak belajar agama. Sebab apa dia kata agama ni suruh buang dunia. Nanti nak maju pun tak boleh. Nak pakai kereta mewah pun tak boleh sebab ada agama. Mu salah faham. Mu salah faham dengan agama tu sendiri. Dan tiada dibinasakan melainkan mereka yang melalaikan akan dia oleh dunia daripada akhirat. Dan melupakan akan dia oleh segala kesedapan dunia daripada perjalanannya. Perjalanan akhirat. Lupa dah perjalanan nak balik akhirat tu. Sebab duk seronok dengan benda-benda dunia tadilah. Sedangkan dunia ni tempat singgah. Singgah bukan lama. Singgah kan. Bila singgah, kelakuan orang yang transit ni kelakuan orang yang singgah transit ni, dia akan ambil, dia akan makan, dia akan cari benda yang perlu untuk waktu tu je. Kan? Transit sekejap. Singgah kan? Nak pergi Shah Alam, singgah sekejap mana? Singgah Seremban kan? Ada ke sampai kat Seremban tu kita beli peti air, beli rumah? Nak pergi Shah Alam ni. Pergi Shah Alam, singgah sekejap kita singgah Seremban ni. Buat apa? Singgah sekejap. Tapi jomlah mana? Pergi beli rumah dulu lah. Beli rumah, beli peti ais, beli tanah, beli peti sejuk. Buat apa nak beli kan nak singgah je sini. Maknanya gila lah lagu tu. Orang panggil gila kau ni. Kau singgah sini. Beli tanah. Ini apa? Nak beli tanah sana lah. Salam mana tu. Ataupun kampung-kampung. Ini tempat transit kat RNR je. Asal nak sampai beli tanah pula. Dia kalau beli pun jagung, jagung kap, kan roti, tarik ikat tepi, betul lah orang transit lagu tu. Ini nak beli tanah, beli buat kebun semua. Nalah kan macam tu. Orang kaya pun dia tak buat macam tu. Orang kaya pun, agung pun, dia kalau singgah tak ada. Singgah sekejap beli tanah semua, lepas tu pergi. Tak ada, dia pun tak ada. Dia cerdik tak ada, orang cerdik. Jadi kita kena ingat yang kita ni transit je kat dunia. Maka ambil benda yang perlu je lah. Jangan makna sampai dilekakan tempat transit ni, sampai kita terlupa tempat nak pergi sana tu, tempat yang kekal tu. Nanti kan kita kena tinggal adik bas nanti kan. Orang tinggalkan situ, suruh rehat makan. Kita pergi merayau entah pergi mana, pergi zoo siap. Kena tinggal dengan bas. Nak marah bas tak boleh. Dia katakan tinggal sekejap 5 minit, kau pergi zoo buat apa? Zoo mana cukup 5 minit jalan. Jadi salah kita ke? Transit. Jadi kita jangan lupa yang kita ni transit. Bila balik sana? Bila kenderaan datang ni ke? Kita ni transit je. Kenderaan kita ni masing-masing standby nak ambil kita ni.
Kita transit sini sekejap je. Boleh jadi malam kan dia datang, pagi besok dia datang, boleh jadi minggu depan, tak tahu. Jadi dunia ni transit sekejap je. Maka janganlah terlalu leka di tempat transit ni. Kena ingat yang kita ni bila-bila masa akan terpaksa balik kat mana-mana. Suka tak suka, mau tak mau, kena balik kat kita. Balik ke alam akhirat. Jadi janganlah leka sangat. Bukan tak diseronok, boleh. Seronok tu penting juga, nak menghilangkan bosan buat ibadat. Nak ibadat dia tak ada suka-suka pun tak boleh juga. Kita orang awam macam ni, kita bukan nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali. Kita ni orang awam, makna ada tempat kita nak kena hilangkan bosan kita ibadat. Duk mengaji macam ni tak keluar-keluar rumah sampai kering kat dalam ni. Mana boleh kan? Kena berhenti. Lepas tu selang dia juga ada dah balik kelas macam tu. Jadi macam tu lah seronok. Ada kena ingat. Sampai sini tak boleh. Kena beringat ni. Baik. Jadi yang melalaikan. Seperti mana? Tengok. Seperti seorang yang musafir di dalam hutan. Dia nak gambarkan keadaan perjalanan hidup dengan akhirat. Dibuat satu perumpamaan cerita yang kita nak mudah untuk kita nak faham. Mana? Dia kata mana? Kita yang hidup atas dunia ni ibaratnya seperti mana? Seorang yang musafir di dalam hutan dengan orang ramai. Ada kumpulan lah. Jalan dalam hutan. Maka melihat ia simpulan tadi, seorang tadi. Buah-buahan di dalam hutan ini. Tengok macam-macam buah-buahan, lazat-lazat. Durian, mangga, apple semua ada. Maka bersungguh-sungguh ia memakan buah-buahan itu. Duduk galik tengok. Buah-buahan lazat-lazat ni. Makan itu. Kau nampak itu, aku ambil ni. Kau ambil ni, aku nampak itu. Kau ambil itu, aku ambil ni. Macam Sudin dengan siapa? Aziz Satan. Kau tengok tu, aku ambil tu, aku ambil ni. Punya tamak lah gila dia tengok kan. Makan, seronok makan. Sebab kelazatan tadi. Dalam hutan tadi. Hingga ketinggalan ia daripada kaumnya. Orang-orang lain jalan lah. Orang lain sambil-sambil jalan sambil makan. Kita tak. Kita duduk kat situ duduk makan. Orang lain jalan lah. Tinggal lah kita dengan geng. Geng dah jalan lah, kita tinggal. Sebab kita yang khayal je. Dengan buah-buahan tadi. Kawan-kawan tak khayal. Dia lepas dah keluar daripada hutan tu. Kita duduk seorang-seorang ni galik makan. Tak sedarkan kawan dah tak ada lah. Maka sesat ia. Dah tinggal seorang. Sesat dah lah. Bila dah sesat dan menerkam akan dia oleh binatang yang buas. Menyangka ia. Mana? Habis. Jadi diterkam ia oleh binatang yang binatang buas itulah dimaksudkan dengan mati. Binatang buas tadi ibaratnya mati. Jadi kita nak seronok-seronok dengan isteri, seronok-seronok dengan anak, seronok-seronok dengan harta, seronok-seronok dengan jawatan. Ni tadi ibarat sedang makan buah-buahan tadi tu. Orang lain dah pergi dah, ada yang dah meninggal, ada yang semua dah pergi dah. Jadi kita ni seronok. Dalam seronok nak mencari dunia tadi tu, kelazatan tadi tu, kita ni diterkam oleh diterkam oleh kematian. Nak buat macam mana? Tak sempat lah. Tak sempat nak belajar semayang, tak sempat nak semayang, tak sempat nak taubat, tak sempat dah. Terkam. Maknanya orang yang sedang makan buah-buahan dalam hutan tadi, dia ni senantiasa diperhati oleh rimau tadi tu. Rimau tadi duduk sodeng, dia tengok line clear je. And line clear, kup patang leher kita. Habis lah. Macam itulah kita ni. Kita ni sedang dihendap oleh mati. Kita ni sedang dihendap oleh mati. Bila masa je. Tuan dia perintah, terkam. Tak kira yang dah kahwin ke yang belum kahwin, yang nak kahwin, yang dah untung, yang belum untung, yang baru meniaga. Ikut lah. Dia tak kira. Biarlah dulu. Biar untung dulu lah. Biar sekali rasa lah. Ya sian dia baru niaga. Banyak modal tu 30 juta labur tu. Biarlah rasa sikit. Dah rasa besok matilah dah. Dia tak tunggu. Sebab tu jangan terlalu leka. Mesti kena ambil waktu, ambil masa kita. Ambil berat juga tentang akhirat tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya dunia, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Maksudnya begini, saya ni bersibuk dengan dunia ni, yang korang tengok aku ni sampai tak semayang benda semua ni.
sibuk dengan urusan ni. Kau jangan sangka hati aku tak ingat akhirat. Kau jangan kata aku ni ahli dunia. Kau ingat aku ni tak diingat akhirat ke? Walaupun kau nampak aku ni bersibuk dengan dunia ni, hati aku dengan akhirat. Bohong. Itu namanya bohong. Ni nampak tu, bohong. Nescaya orang yang cakap macam ni adalah orang yang dah ditipu oleh syaitan. Sebab apa alasannya macam tu? Apa alasan musannif ni kata orang yang zahirnya sibuk bergelumangan dunia sampai meninggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala wajib, tapi mendakwa hatinya teringat kepada akhirat? Mana buktinya? Tengok. Kerana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathalu sahibud dunya kal mashi fil ma'i, hal yastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamah." Artinya, Nabi bersabda, hanya senya bandingan, perumpamaan maksudnya. Nabi buat perumpamaan. Hanya senya bandingan yang mempunyai dunia. Mana ahli-ahli dunia tadi tu? Orang yang gila dengan dunia tadi. Seperti berjalan pada air. Adakah kuasa berjalan pada air bahawa tiada basah oleh kedua tapak kakinya? Boleh tak dia nak berjalan dalam air keadaan kakinya tak basah? Nabi kata. Kenapa? Adakah orang yang mengaku dia tadi zahirnya bersibuk dengan dunia tapi hatinya tak ada dunia? Tak, bohong. Mesti ada hati dalam dunia, mesti ada duduk dalam mesti dalam hatinya duduk. Nabi cakap kan. Berjalan ke atas air, kaki tak basah, mustahil. Tapi pada akal boleh terima kan. Tapi dalam 1000 orang yang harung air tu, berapa orang yang tak basah? 1000 orang yang harung air tu, berapa orang yang tak basah agak-agak? Seorang pun belum seorang pun belum tentu. Semua kuyuk tu 1000 orang. Semua kuyuk. Tapi akal boleh terima. Kalau taklah nak jadikan dia walaupun zahirnya bersibuk dengan hal-hal dunia, semayang tak tinggal, semayangnya betul, akidahnya betul, imannya mantap, ilmu faham semua. Tak mustahil. Tapi dalam 1000 orang payahlah nak cari yang macam tu. Tapi tak mustahil, boleh. Kalau orang tak izinkan kan. Tapi pada adat mustahil. Kebiasaannya mustahil. Kalau dah sibuk dengan dunia tu memang tak ada masa lah untuk akhirat. Tu je. Itu hukum adat. Hadis ini diriwayat oleh kata Al-Baihaqi dan daripada Al-Hasan Al-Basri daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diceritakan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuhan naru. Artinya yang halal daripada dunia, kata Sayyidina Ali, sebab bagi hisab diperiksa. Walaupun harta benda tu halal, tapi banyak beratus bilion, juta-juta, walaupun daripada sumber yang halal, tapi katanya al-imam, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia menjadi hisab. Makna akan dikira benda-benda tu. Makna kita punya bagasi banyak lah. Walaupun tak ada bawa benda salah. Tak ada bawa ganja, tak ada bawa ketum, tak ada senjata. Semua benda pakaian ni banyak. Tapi tetap kena periksa. Kawan kita dah duduk dalam kereta dah kat luar KLIA tu. Dah silap-silap dah sampai Seremban dah dia. Kita tak habis lagi duduk punggah kita punya beg yang banyak. Bagasi kita dah banyak. Jadi lambat tak? Lambat. Jadi dah lambat susah tak? Susah. Tapi kita disusahkan oleh benda elok tu. Disusahkan oleh benda benda elok tu pun dah menyusahkan kita. Sebab banyak tadi. Apatah lagi kalau disusahkan oleh benda jahat. Lagilah azab pula dah. 10 beg ganja semua penuh. 8 tan ganja dia bawa. Tak ke berat cerita tu. Ini pakaian je, tapi dah susah dah. Halo, kau mana? Aku sampai Seremban dah. Kau mana? Aku tengah dekat mana, dekat custom lagi ni, tak settle lagi ni. Dia orang nak tengok selai-selai ni. Kau ada sorok apa benda dalam ni. Tak ke jadi susah. Tak ke jadi susah kita bang. Cakap pakaian lah abang. Okey pakaian lah. Cik bagi lagi dah, jubah lagi. Tak apa. Tapi tokek baju pun ngaji. Saudagar baju pun belajar. Alhamdulillah. Murah rezeki insya-Allah. Walaupun mudahkan segala urusan insya-Allah. Segala sahabat-sahabat yang lain. Niaga ke tak niaga, tapi alhamdulillah korban masa macam ni.
Terpaksa. Dah namanya hamba. Bukan mengaji ni sebab kita orang baik. Kan? Sebab Tuhan suruh mengaji, ngajilah kita. Bukan sebab orang baik pun. Baik Nabi Rasul tu baik, tak ada dosa. Kita ni ada dosa. Tak ada baik pun. Siapa pun kena belajar agak. Baik. Jadi walaupun banyak harta benda kita daripada benda halal, tapi dia tetap akan dihisap juga di hari kiamat besok. Maknanya memberatkan juga urusan akhirat kita tu. Jadi lambat juga. Ini kalau benda halal. Kalau banyak, lepas tu terlibat dengan haram pula banyak. Oh, ini makan tak habis lah. Ini makan tak habis lah. Dah kaya, zakat tak nak bagi. Zakat tak nak keluar, orang pakai miskin tak nak tolong. Macam-macam. Sebab hak pakai miskin ada pada orang kaya. Lepas tu sombong pula lagi, penyakit lagi, riak lagi, penyakit lagi. Mencela orang bagi miskin lagi. Menindah orang bagi miskin lagi. Berat nak jawab, berat nak jawab. Berat nak jawab. Dah kalau nak jadi kaya silakan, tapi contohilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadilah orang kaya yang macam tu. Yang banyak membantu agar mudah-mudahan dengan keberkatan dia tolong agama dengan kekayaan itu, Allah permudahkan hisabnya di hari kiamat. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan yang haram daripadanya, daripada dunia tadi, sebab bagi seksa dengan api neraka. Ni janji Allah ni. Bukan kita yang menghukum, Allah yang menghukum. Kita cerita hukum Tuhan je. Siapa-siapalah yang banyak harta daripada yang haram. Makna ni lah janji Tuhan. Tuhan janji macam tu, Tuhan tak mungkin janji. Kecuali Tuhan nak maafkan dengan limpah rahmat dia. Tak ada masalah. Tapi masalahnya, kita tahu ke kita dimaafkan Tuhan? Aku ni walaupun banyak harta aku haram, tapi aku ni besok dipilih oleh Tuhan, diampunkan. Masuk syurga tanpa hisap. Malam tadi baru mimpi. Tu lain. Lain kalau dapat khabar macam tu, ni masalah tak ada pun. Datang malaikat Jibril datang bagi tahu kita, kau ni dalam banyak-banyak orang yang kumpul harta haram, kau seorang je Tuhan maafkan. Masuk syurga tanpa hisap. Jadi kau kumpul lah harta haram lagi. Teruskanlah. Contoh kalau dapat macam tu lain. Ini masalahnya tak ada. Tak ada pun. Allahu Akbar. Letih dah pula duduk aku ni. Dah nak berhenti sekejap lagi. Jadi boleh kaya silakan. Tapi nak selamat, kayalah seperti sahabat tu. Kayalah seperti Khadijah. Kayalah seperti sahabat-sahabat Nabi tu. InsyaAllah. Walaupun dia kaya, walaupun dihisap, mudah-mudahan dia diringankan oleh Allah. Kau dulu kaya. Banyak tolong agama. Banyak urusan agama jadi terlaksana dengan sebab kau tolong. Tak apalah, baik-baik ni semua. Jalan teruslah. Dah Tuhan. Dia nak tolong sesiapa pun dia buat. Ini cerita yang tak dapat. Ini cerita yang biasa ni. Ini hukum biasa ni. Makna sesiapa yang kaya, dia akan dihisap macam tu. Kecuali orang yang dapat kasih sayang Allah secara khususiyah, dia boleh lepas walaupun getah dia banyak. Sebab tu kita orang yang getah banyak kena takut dah. Harap-harap kita masuk dalam golongan orang yang getah banyak tapi dipermudahkan nak permudahkan hisap, nak kasih sayang, buatlah dengan cara macam mana yang Allah suruh tu. Tolonglah agama. Orang yang ditolong dengan sebab kita tu mendoakan kita, mudah-mudahan dipermudahkan hisap kita hari kiamat. Nampak tak? Orang miskin yang kita tolong tu mendoakan kita. Inilah kaya buat sakit hati orang miskin ni. Dia lah kaya, bakhil pula tu, menyakiti orang hati miskin. Kena sumpah segana. Doa kan tu. 40 orang pakai miskin doa kan? Tak ke berat ke sini? 40 orang doa kan. Seorang mesti makbul. 40 orang doa, seorang mesti makbul. Terlongkop lah kau kata dia. Jangan main. Terlongkop lah kau besok 40 orang doa macam tu. Kau kaya, kau tindah kita orang ni. Kau tahu isi perut kau je. Kau tak ingat orang bawah-bawah ni. Terlongkop lah kau besok 40 orang doa. Dah dalam negara 40 orang je.
Orang pakai miskin macam-macam lagi. Sebab tu tengok cerita sahabat-sahabat yang jadi khulafa' Rasyidin. Dia tak tidur selagi dia tak settlekan masalah orang bawah-bawah dia. Dia tak senang hati. Sebab dia takut tanggungjawab dia kepada Allah. Dah kalau nak jadi pemimpin, nak jadi orang besar-besar, ikut contoh tu, selamat. Sebab Nabi kata, sahabat aku ni seperti bintang. Seperti bintang petunjuk. Kalau kau ikut sahabat, kau akan selamat lah. Tak kira lah kau siapa. Kau ikut cara sahabat, kau akan selamat. Kau kaya, kau ikut cara sahabat, kau akan selamat. Jadi orang yang kaya-kaya, buatlah amal kebajikan banyak-banyak. Serta dengan ilmu. Jangan sedekah gajin sembahyang tak mau. Sedekah gajin sembahyang tak nak. Tak dapat kebajikan. Tak dapat. 20 buah masjid diwakafkan. Sebuah masjid harganya 2 juta contoh. 2 buah masjid, 20 buah masjid. Tapi yang buat sedekah tadi tak sembahyang. Dia tak dapat sehabuk pun. Sebab Allah Ta'ala menggantungkan amal kebajikan di atas sembahyang. Tergugi tu. Sepatutnya dia akan dapat kelebihan yang sangat-sangat hebat di sisi Allah. Tapi sebab tak sembahyang ni, tolak kau buatlah baik macam mana pun, Allah takkan layan kau punya amal yang lain tu. Sebab kau dah meninggalkan sebesar-besar ibadat, iaitu sembahyang. Jadilah orang yang kaya raya, yang sembahyang serta berilmu. Dah kaya, sedekah banyak-banyak, timbul pula riak, dengki, habis juga. Sebab itulah walaupun kaya kena ngaji. Bukan amal ibadat ni buat dapat pahala. Dah, bukan macam tu dia punya cerita dia. Kalau jenis buat dapat untung lah. Banyaklah orang yang berjaya besok dah. Dia bukan buat dapat, dia ada pantang larang dia. Amal ibadat ni ada pantang larang. Ada benda membatalkan, ada benda merosakkan. Macam ni yang kita buat kuliah macam ni. Kalau betul ikhlas hati kita, dapat. Kalau hati kita tak ikhlas, tak dapat. Walaupun orang puji, bagus geng-geng tu belajar. Orang puji sebab orang tak nampak hati kita. Kalau niat kita tak betul, lepas tu dah belajar pula, tunggu-tunggu pula orang nak puji kita punya majlis, supaya orang tu, namanya penyakit sum'ah. Habis pahala kita tak dapat. Nampak tu, pantang larang dalam ibadat. Bukan jenis asalkan buat dapat. Bukan. Jadi kena belajar. Sebab tu, bila belajar tahu. Bukan untuk orang lain pun. Kalau belajar tu untuk kita, bukan untuk orang lain. Bila kita belajar, bukan untuk orang lain, untuk kita. Untuk kita. Selamatlah kita yang dah tahu tadi. Dan yang haram daripadanya sebab bagi seksa dengan api neraka, na'udzubillah min zalik. Dan diriwayatkan bahawasanya melihat oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan dunia pada rupa perempuan yang tua sangat hudur atasnya daripada tiap-tiap perhiasan. Maka bersabdalah beliau, bersabdalah baginda, beliau yakni Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, bertanya bagi orang perempuan tadi, makna dunia yang dirupakan seperti orang tua yang sangat-sangat tua tapi berhias, sangat-sangat perhiasan. Orang tua tadi banyak perhiasannya. Kemudian Nabi Allah Isa Nabi Allah Isa bertanya baginya, berapa orang suami yang telah berkahwin engkau akan mereka itu? Nabi Allah Isa tanya orang perempuan tadi, dunia tadi, dunia yang buang tebiat dia tu. Dah tua, make up sini 3 line, ini 3 line, sini gantai pun kasut tumit 7 inci punya. Tak ke gila dah buang tebiat dah lagu tu. Kemudian Nabi Isa tanya dia, berapa orang suami telah berkahwin engkau akan mereka itu? Maka menjawab dunia itu, tiada dapat aku menghingga mereka itu. Makna ramai suami aku dah. Katanya orang tua tadi tu. Faham tak cerita ni? Dunia itu diserupakan seperti orang tu, orang tua yang sangat hina, yang nak buang tebiat. Kemudian Nabi Allah Isa tanya, wahai perempuan tua ni, wahai dunia, berapa ramai dah suami kau yang dah berkahwin dengan kau ni? Jawabnya perempuan tadi, tak terhingga banyak. Tak terhingga banyaknya. Maka bersabda
beliau, mana Nabi Allah Isa, adakah mentalak mereka itu akan dikau? Adakah suami-suami itu tadi itu mentalak, makna menceraikan kau, atau mati mereka itu daripada kau? Adakah dia orang tu berpisah dengan kau ni sebab mati, ataupun berpisah dengan kau ni dengan sebab dia mentalakkan akan dikau? Wahai dunia, wahai tu orang tu perempuan dua tadi. Maka berkata ia, bahkan aku punah sekalian mereka itu. Makna aku merosakkan semua. Makna semua laki-laki dia tadi yang dah binasa, yang tak terkira tu, semuanya binasa. Semuanya dengan sebab dibinasakan. Makna jahat tak jahat orang perempuan tua tadi. Katanya berapa ramai dah laki kau tak terkira. Dah mana pergi? Tak ada dah. Sebab apa? Aku dah binasakan semua. Maka bersabda Nabi Isa AS, tercengang aku bagi sekalian suami engkau yang tinggal. Siapa yang tinggal? Kita lah. Kata Nabi Allah Isa, tercengang aku. Mana aku heran sangat melihat suami kau yang tinggal lagi ni. Suami kau yang belum mati ni tadi ni. Heran aku tengok suami-suami kau ni yang tinggal ni. Betapa tiada mengambil tauladan mereka itu dengan sekalian suami engkau yang dah dahulu. Mengapa dia orang ni tak nak ambil iktibar dengan suami-suami kau yang dah banyak binasa tu? Faham tak tu cerita tu? Kiasan dia nampak? Berapa banyak dah wahai dunia suami-suami kau ni. Banyak dah tak terhitung dah, banyaknya tak kira dah. Dah dia orang tu pergi mana? Kau diceraikan kau ke? Kau talak kau tinggalkan dia? Semuanya aku dah musnahkan. Yang jahat ni. Apa tu katanya Nabi Allah Isa, aku heran. Suami-suami yang masih, suami-suami kau yang masih hidup tu, yang masih sama lagi dengan kau ni, mana kita yang hidup ni, tak nak mengambil iktibar suami-suami kau yang dah mati tu. Masih lagi nak tertipu daya dengan kau ni, wahai dunia. Itulah maksudnya. Jadi jangan tertipu daya dengan dunia tu. Makna dia suruh beringat. Habislah, cukup lah. Ngaji banyak-banyak buat apa, nanti pandai pula cepat. Nanti pandai cepat, nanti dah tak nak belajar pula dah. Banyak orang pandai tak nak ngaji dah. Betapa tiada mengambil teladan mereka itu dengan sekalian suami yang kau jalu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkatan dengan majlis kita ni, yang serba kekurangan ni, dengan penuh dengan kelesuan ni, hati merungut macam-macam lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat kepada kita yang hadir dan yang ikut kelas ni dengan secara live ni. Mudah-mudahan tidak dikurangkan walau sedikit pun manfaat dan keberkatan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan jadi asbab dapat kita gunakan dalam kita nak memperbaiki amal ibadat kita di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ni, dengan keberkatan para malaikat yang berhimpun di dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Ta'ala permudahkan segala urusan kita, yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat. Selamatkan isteri, anak-anak kita, keturunan kita, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, perniagaan kita. Apa sajalah yang kita miliki, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara daripada benda-benda yang tak elok, yang tak baik, yang bahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan diri kita semuanya daripada dengki, khianat, manusia, jin, setan, iblis dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan tubuh badan kita, panjangkan umur kita semuanya dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kita untuk bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan hati kita yang mati, bersihkan hati kita yang kotor, lembutkan hati kita yang keras. Mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu dan dengan tuahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dhakar. Allahumma ja'al a'malana khalisatan li wajhil karim. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا شاكرين
لنعمتك مثنين بها قبلنا لا وتم علينا اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وعلمنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم